Ustazah-ustazah, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu lagi pada pagi ini bagi meneruskan pengajian tadabbur kita menerusi surah Al-Mulk. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita pada ayat yang ke-23. Tengok surah Al-Mulk ayat yang ke-23, surah 67 ayat 23. Surah 67 ayat 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Jadi kul, apa maksud kul? Katakanlah oleh engkau. Ini adalah kata kerja perintah fi'il amar kepada perkataan qala yaqulu qul. Katakanlah oleh engkau. Huwa dia. Alladhi yang dia adalah yang ansha'a. Maksud ansha'a menciptakan. Khalaqa pun menciptakan juga. Jadi ansha'a ni maksud yang lebih khususnya ialah aujada minal adam. Jadi maksudnya apa? Mewujudkan maksud mewujudkan, mengadakan kita lah daripada Adam. Adam apa Adam? Tiada. Itu maksud ansha'a. Sebab tu dalam bahasa Arab ni dia kaya dengan perkataan. Kalau kata cipta secara umum tu khalaqa. Kalau nak beritahu Allah tu pencipta yang memulakan penciptaan, itu fatirun, fatara. Tapi di sini nak beritahu Allah mewujudkan yang mana dulu kita tak ada. Perkataan dia ialah ansha'a. Dalam bahasa kita nak terjemah satu perkataan yang satu je perkataan mungkin payah. Faham tak maksudnya? Sebab tu kita terjemah khalaqa, mencipta. Yang ni ansha'a juga dalam terjemahan mencipta juga. Sebab kita tak ada kalimah yang khas nak cerita tentang maksud ansha'a ialah mewujudkan sesuatu daripada tidak ada. Jadi kita kena terjemah panjang kan? Sebab tu bahasa kalimah kita kurang berbanding bahasa Arab. So bahasa Arab banyak nak bagi tahu daripada mencipta daripada tak ada itu ansha'a. Kalau nak kata mencipta secara umum khalaqa. Macam tu. Boleh faham tak maksud dia? So kita kena beza-bezakan. Jadi Allah cerita kat sini kan ayat surah Al-Mulk ni
cerita tentang bagaimana orang-orang musyrik Mekah menentang Allah. Jadi pada ayat 23 ni Allah cerita balik yang mereka yang menentang Allah tu, dulu kamu tak ada. Yang ciptakan kamu berada di atas muka bumi tu Allah. Jadi perkataan ni lah ansya'a. Baik. Jadi ansya'a ringkasnya telah menciptakan oleh ia. Kalau kita detailkan terjemahannya, maksudnya telah menjadikan daripada tidak ada kum. Kum tu kamu. Walaupun khitab ketika ini adalah orang-orang musyrik, tapi ibrah dia untuk kita. Dan dan ja'ala telah menjadikan oleh ia. Ja'ala telah menjadikan oleh ia lakum bagi kamu, yang mana dulu kamu tidak ada, lalu Allah lah yang menciptakan kamu, mewujudkan kamu, dan disediakan bagi kamu as-sam'a, pendengaran. As-sam'a, pendengaran. Wal absar, penglihatan. Wal afidah, dan hati nurani ni, hati jamak juga di sini. Qalilan, sedikit sekali. Apa yang tashkuruna, kamu syukuri. Sedikit sekali apa yang kamu syukuri. Baik, pertama ayat yang kita baca ni, yang kita nak tadabbur sama-sama ni, dia lebih kurang tak macam tadi kita dengar bacaan daripada imam kita daripada surah As-Sajadah. Dalam surah As-Sajadah pun ada tak yang lebih kurang masuk ayat ni? Cuba tengok sikit. Jadi insya-Allah setiap kali kita baca surah As-Sajadah juga boleh mendatangkan penghayatan yang sama pada ayat yang kita baca tadabbur pada ayat surah 67 ni. Tengok ayat 9 surah As-Sajadah. Surah 32 ayat 9. Surah 32 ayat 9. Muka surat 415. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Sama tak ayat dia? Sama kan? Jadi Allah cerita tentang Allah jadikan bagi kita pendengaran. Tapi permulaan tu Allah cerita juga, dialah yang telah sawwa. Sawwa pun kalau terjemah bebas dia mencipta juga. Tapi nak bagi tu penciptaan yang sempurna. Sawwa kat situ Allah menyempurnakan kejadian kita. Tengok kita punya tubuh badan ni cantik, hidung terletak elok di sini, tak naik ke atas. Kan? Kalau macam serombong kapal, macam mana hidung kita naik ke atas? Kalau hujan je kena pakai payung lah. Sekarang hujan tak payah pakai payung, jalan je. Sebab hidung kita ke bawah. Kan itu contoh lah. Jadi itu maksud sawwa. Ayat tadi ansya'a. Ayat sini sawwa. Wa nafakha, dan Allah yang meniupkan fihi, padanya ruh. Dalam jiwa kita tu ada ruh. Betul lah kata yang sama juga. Dan dialah yang menjadikan bagi kamu pendengaran. Tapi di sini permulaannya Allah kata tentang Allah buat kita ni, cipta kita ni sempurna. Sawwa. Allah menyempurnakan kejadian kita.
Kalau dalam surah 16 pula ayat 78, surah 16 ayat 78, ke surat 275. Ke surat 275. Surat 275. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Ada tak ayat yang sama juga dengan dua yang kita baca tadi? Ada sama, tapi permulaannya ada beza sikit. Dan Allah dialah yang mengeluarkan kamu daripada perut-perut ibu-ibu kamu. Macam mana Allah keluarkan kita? Maksudnya apa? Daripada tidak ada. Tadi yang ansya'a. Keluar tu pula bentuknya macam mana? Sempurna. Allah sempurnakan kejadian kita dalam surah Sajadah tadi Allah sebut. Tapi manusia tu keluar, Allah kata la ta'lamuna syai'an. Kamu ni dulu yang ingkar kepada Allah, Allah ingatkan kepada kita. Dulu kamu keluar dalam keadaan tidak tahu sedikit pun. Tak ada sebarang ilmu pengetahuan. Jadi Allah kata dialah yang menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan juga hati ataupun akal untuk kamu bersyukur. Tapi dalam dua ayat kita baca tadi, qalilan ma tashkurun. Sikit sangat yang kamu syukuri. Jadi kalau kita ingat lagi pada minggu lepas, kita cerita tentang apa? Dua jenis manusia Allah buat perbandingan. Manusia yang dia mentauhidkan Allah, hidupnya dengan Al-Quran, mereka jalan dalam keadaan yang tegak di atas jalan yang lurus. Nampak depan, jalan pula lurus. Jadi mudah nak jalan, boleh nampak risiko bahaya. Satu lagi orang yang mengabaikan Allah, mengabaikan Al-Quran ini, mereka jalan seperti apa dia? Orang yang tersembam mukanya di lantai, yang berjalan dengan hidungnya, dengan wajahnya. Tak nampak depan, patut muka digunakan untuk lihat. Tapi yang digunakan muka untuk berjalan ialah dia gunakan muka dia untuk berjalan. Kenapa jadi begitu manusia ni? Sebab dia tak bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Iaitu tiga ni. Apa dia yang tiga ni? Pendengaran, as-sam', al-absar dan al-afidah. Tiga-tiga ini disebut sebagai apa? Alat ma'rifah. Apa itu alat ma'rifah? Alat apa? Alat perkakas. Ma'rifah, mengenal. Ma'rifah tu maksudnya mengenal. Jadi bila ayat yang sebelum ni Allah cerita tentang manusia ni jalan, ada yang jalan dalam keadaan dia terlingkup muka dia.
tak dapat jalan dengan betul, dah tentu jalannya susah payah tu huyung hayang, menyusahkan dia, menyakitkan dia. Jadi dia tak kenal jalan yang sebenar kerana tak guna pendengaran yang Allah bagi kepada mereka, penglihatan dan juga hati nurani ini. Jadi dia tak kenal apa sebenarnya. Alat perkakas ni sebenarnya adalah perkakas mengenal petunjuk. Sebab tu sebelum tu Allah cerita tentang orang yang pertama, jalannya susah payah, tak dapat petunjuk. Jadi apa fungsi pendengaran, penglihatan dan hati kita ni? Tujuan paling besar dia adalah untuk memahami dan mengenal petunjuk Allah. Sebab tu masa Adam AS diletakkan di muka bumi, kemudian Allah kata kepada Adam apa dia? Tengok surah 2. Ayat 38. Surah 2 ayat 38. Surah Al-Baqarah muka surat 7. Muka surat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul nahbitu minha jami'a فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Kami berfirman, turunlah kamu daripada syurga ini ke semuanya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Maka jika datang, iaitu pasti datang kepada kamu daripadaku petunjuk. Faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikut petunjukku, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka tidak ada ketakutan ke atas mereka dan tidak mereka berduka cita. Allah ingatkan kepada Adam bila Allah suruh dia balik, dia duduk kat bumi, Allah kata apa? Tentang apa? Petunjuk. Tapi ada orang yang, tengok ayat 39 Allah kata apa? وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. Hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni-penghuni neraka. Mereka di dalamnya adalah orang-orang yang kekal. Jadi kalau kita baca surah Al-Baqarah sampai ayat 39 ini, Allah belum cerita lagi tentang sesuatu bangsa, kaum. Lepas ayat 39 ni, Allah cerita tentang siapa? Tentang Bani Israel. Siapa Bani Israel? Mereka Ahlul Kitab. Mereka ialah orang-orang yang Allah kurniakan mereka kitab.
Yang mana mereka itu tak mensyukuri nikmat Allah. Kita tengok ayat 40. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Allah kata, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah aku berikan nikmat ke atas kamu. Jadi selepas saja Allah cerita tentang petunjuk, Allah cerita tentang satu kaum yang tak bersyukur. Jadi apa benda yang dia paling tak bersyukur sekali ini? Kitab yang Allah berikan kepada mereka. Jadi untuk kita, kitab apa kitab yang kita diperolehi hari ini? Al-Quran. Jadi Allah kata, qalilan ma tashkurun. Sedikit sangat apa yang kamu syukur menerusi Al-Quran itu. Allah bagi pendengaran, penglihatan dan hati. Untuk apa? Untuk boleh mengenal, untuk boleh memahami. Tapi Allah tanya kita, berapa sangat yang kamu faham Al-Quran? Qalilan, Allah kata, sikit sangat. Jadi kalau ayat ini turun dulu kat surah Al-Mulk pada zaman Nabi dulu, kalau hari ini memang tunjuk kat kita. Kita termasuk tak orang yang Allah murka ni, yang bersyukur sikit menggunakan alat makrifah ni? Beramai di antara kita, ahli keluarga kita ke, dan diri kita sendiri, kita sungguh-sungguh untuk memahami kitab Allah yang merupakan petunjuk ini. Jadi Allah kata, qalilan, sikit sangat. Jadi mana pergi tempat untuk orang yang tidak bersyukur kepada Allah? Na'udzubillah min zalik. Tengok surah 7 ayat 179. Muka surat 174. Muka surat 174. Ayat 179. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل Ulaika humul ghafilun. Dan demi sesungguhnya kami sediakan, kami penuhkan bagi neraka Jahannam itu kebanyakannya daripada kalangan jin dan manusia. Jadi kita bila dengar ayat Quran cerita tentang azab Allah, kita mohon perlindungan kepada Allah. Kita mohon keampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita buat. Siapa yang Allah campakkan mereka dalam neraka Jahannam? Lahum kulubun. Jadi bagi mereka kulub. Apa kulub? Hati tersebut. Hati itu yang Allah jadikan dia untuk dia afidah, untuk dia memahami dengan hati nurani itu. La yafqahuna biha. Tapi mereka tidak mahu menjadi orang yang faham dengan hati tersebut tentang kehidupan dia yang sebenar ini. Dia tidak gunakan hati dia untuk memahami Al-Quran. Lepas tu dia Allah kata apa? Qalilan ma tashkurun. Jadi Allah sediakan dia hati, tapi dia tidak mahu memahami Al-Quran. Walahum a'yun. Dan bagi mereka penglihatan-penglihatan. Bukankah itu juga alat makrifah yang Allah sediakan tadi? Penglihatan. A'yun tu mata lah, mata. Fungsi mata untuk penglihatan. Tapi mereka tidak mahu melihat. Melihat apa dia?
kebesaran Allah. Apa maksud melihat kebesaran Allah? Penglihatan dia tak menjadikan dia seorang yang tunduk kepada Allah. Dia tengok langit yang kita dah bincangkan sebelum-sebelum ni. Langit, satu bumbung, satu binaan yang hebat. Siapa yang cipta langit yang hebat itu? Dia tak nampak itu Allah yang cipta. Dia tahu tapi tak rasa tunduk. Mata dia tak menghasilkan apa-apa. Jadi seorang yang ditakut kepada Allah. Saya bagi contoh dulu dan saya dekat kelas. Macam kalau pelajar-pelajar, dia nampak aja, dia main dekat depan koridor sekolah. Kan? Koridor kelas dia lah. Kemudian tiba-tiba nampak ada seorang lelaki pakai kot berdiri tegak dekat padang dekat apa? Tapak perhimpunan, tengok dia macam tu. Ataupun dia nampak kereta cikgu yang dia takut tadi tu. Itu pengetua dia. Apa jadi kat budak tu? Automatik terus masuk bilik kan? Ataupun pengetua batuk kat kelas sebelah. Hop hop batuk kat sebelah. Apa jadi kelas sebelah? Semua diam. Sebab apa? Itu tanda. Dia nampak itu tanda guru besar. Jadi dia takut. Itu manusia. Itu dengan manusia. Ni dengan Tuhan. Dia lihat langit. Itu nampak apa sebenarnya? Nampak pencipta yang maha hebat. Tapi manusia sedikit pun tak gurun. Apa bukti tak gurun? Bila dia baca Quran tentang neraka Allah dan sebagainya, tak ada rasa apa-apa. Jadi Allah kata apa? Allah sediakan penglihatan, tapi dia tidak melihat kebesaran Allah. Tak jadikan dia seorang yang tunduk. Tak nampak Allah itu maha besar. Walahum adhanul la yasma'una biha. Ini satu lagi alat makrifah Allah sediakan tadi. Allah berikan kepada mereka pendengaran-pendengaran. Tapi mereka tak gunakannya untuk mendengar apa? Ayat-ayat Allah. Kalaupun dengar, mereka jadi orang yang tidak dengar kata. La yasma'una tu maksudnya tak dengar kata. Dengar ayat Quran, kita semua dengar ayat Quran. Tapi tak jadi orang yang dengar kata. Macam seorang budak, bila mak dia suruh-suruh, dia tak buat-buat. Dia bukan tak dengar, tapi dia tak dengar kata. Itu dengan mak, ini dengan Allah. Allah turunkan ayat Quran supaya kita dengar. Sebab tu sifat Quran ni bila dibacakan apa buat? Bila ayat Quran dibacakan apa kita kena buat? Diam. Supaya apa? Kita mendengar peringatan Allah. Tapi Allah kata ulaika kal an'am. Jadi mereka itu seperti haiwan ternak. Masya-Allah. Subhanallah. Jadi kita dah bincang juga kan ayat ini. Bila kita kata Allah kata kita seperti haiwan ternak.